Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan yang saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk kekal dalam masjid ini bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan majlis zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat amat menyukai majlis zikir dan majlis ilmu ini. Malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab kita secara bulanan yang mana kita mengupas kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, dan pada malam ini hadis yang ke-8 yang membicarakan mengenai penyakit umat-umat yang terdahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umam. فقالوا يا رسول الله وما داء الأمم قال الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. رواه الحاكم. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku di akhir zaman akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Lalu sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah penyakit-penyakit umat yang terdahulu itu, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, penyakit-penyakit itu ialah, yang pertama, terlalu banyak berseronok. Yang kedua, terlalu bermewah-mewahan. Yang ketiga, menghimpunkan harta sebanyak yang mungkin. Yang keempat, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Dan yang kelima, saling marah ataupun saling bermusuhan sesama mereka. Yang keenam, hasud menghasut sehingga berlakunya kezaliman, penindasan di kalangan mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Keterangan hadis. Penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi telah banyak kita saksikan dan lihat di kalangan kaum muslimin pada hari ini. Di sana sini kita melihat penyakit ini merebak dan menjalar dalam masyarakat dengan meluasnya. Dunia Islam dilanda krisis kerohanian yang sangat meruncing
Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan menimbunkan harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Maka apabila hawa nafsu diperturutkan, tentunya mereka terpaksa menggunakan segala macam cara dan tipu helah. Di saat itulah hilangnya nilai-nilai akhlak yang sepatutnya wujud dalam diri mereka. Yang timbul hanyalah kecurangan, khianat, hasad menghasad dan sebagainya sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW itu tadi. Hadis yang kita baca pada malam ini, hadis yang kita saksikan bagaimana Nabi SAW menyatakannya lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Dan perkara ini menjadi suatu kebenaran dan realiti kepada kehidupan semasa kita, menandakan bahawa benarnya apa yang telah disampaikan Nabi ini dalam memberi suatu pembuktian bahawa di antara sifat wajib bagi seorang Nabi dan Rasul itu ialah as-sidqu, benar, dan juga at-tabligh, yakni menyampaikan. Maka Nabi menyampaikan sesuatu maklumat dan juga pedoman kepada kita, dan maklumat dan pedoman itu terbukti benar. Dan di sinilah menjadikan sepatutnya bertambah yakin kita dengan ajaran dan juga seruan Nabi SAW dalam kehidupan kita semua ini. Namun daripada hadis ini, ianya diriwayatkan ataupun disebut daripada Abi Hurairah. Sedikit maklumat berkenaan dengan Abu Hurairah ini, yang mana beliau ialah sahabat Nabi SAW, dan beliau daripada kalangan yang bukan daripada kota Mekah. Dia datang daripada Yaman. Ada riwayat dalam menyatakannya. Dan bagaimana Abu Hurairah ini ialah sahabat yang paling antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kerana beliau termasuk di kalangan ahli sufah, yang berada di serambi masjid ataupun Masjid An-Nabawi. Maka di situlah beliau banyak mentelaah dan mendalami ilmu. Di samping secara langsung beliau seringkali menghampiri ataupun mendekati Rasulullah untuk mendapatkan sesuatu mutiara ilmu yang begitu banyak. Mujahadahnya beliau sehinggalah beliau seorang yang berilmu dan juga meriwayatkan hadis. Namun Abu Hurairah ini menyatakan bahawa satu hari beliau mendengar Rasulullah menyatakan berkenaan dengan penyakit umat yang akan menimpa sebagaimana yang tertimpa kepada umat-umat yang terdahulu. Yang dimaksudkan umat yang terdahulu di sini ialah perlu kita sedar dan faham. Kita sebelum umat Muhammad SAW ini sudah ada umat dinamakan dari kalangan yang terdahulunya kelompok Bani Israel. Mereka kalangan daripada Al-Yahud wan Nasara. Mereka ialah kumpulan dan umat yang Allah Ta'ala letakkan kelebihan dan kemuliaan kepada mereka. Itulah Allah Ta'ala jadikan ramainya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul daripada kelompok mereka. Namun ianya bukanlah satu ketetapan. Tapi malangnya di kalangan Bani Israel ini menyatakan ataupun perasan, syok, dengan mendakwa bahawa Nabi-Nabi mesti daripada kalangan mereka. Itu yang menjadi asbab kepada antara asbab ataupun antara punca kepada penentangannya terhadap Nabi SAW ataupun ketidaksudian mereka untuk menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kerana ada penyakit dalam diri mereka ni, satu penyakit dinamakan asabiyah ataupun semangat kebangsaan, semangat nasionalisme. Kalau bahasa moden kita, semangat nasionalisme lah. Dalam bahasa agama kita, asabiyah, bertaassub dengan kumpulannya. Maka bila penyakit ta'assub pada kumpulan ni, penyakit jahiliyah. Sebab Nabi sendiri menyebut, siapa yang menyeru kepada asabiyah falaysa minna. Falaysa minna man da'a ila asabiyah. Nabi pernah menyatakan sabdaan baginda, bukan daripada kalangan kami bagi mereka yang menyeru kepada apa dia? Ta'assub ataupun kepuakan, asabiyah. Maka sebab itulah antara proses ataupun pencegahan untuk tidak kita terbelenggu dengan penyakit asabiyah ni,
kena belajar, kena menuntut ilmu, mentelaah, dan juga mempelajari hadis-hadis Nabi, termasuk juga mempelajari tafsir Al-Quran dan yang seangkatan dengannya. Namun begitulah, bagaimana penyakit umat yang terdahulu ini pernah berlaku sebagaimana yang Nabi sebut 6 perkara daripada hadis yang kita baca ini. Daripada hadis ni, di sana terdapat ada 6 penyakit yang menjadi suatu keruntuhan dan kerosakan moral manusia ataupun nilai kemuliaan manusia itu. Yang pertama Nabi nyatakan, iaitulah terlalu banyak berseronok. Nabi kata al-asharu, penyakit yang merosakkan ataupun yang menghancurkan ketamadunan manusia itu, yang pertama ialah terlalu banyak berseronok. Dan kita sedia maklum dan terbukti, kita menyaksikan bila kalangan manusia terlalu banyak berseronok, maka mereka akan hilang fokus, hilang perhatian kepada tanggungjawab dan tuntutan yang sepatutnya mereka lakukan. Perlu kita sedar dan faham yang seringkali saya sebut sebelum ini, bahawa kita diciptakan Allah Ta'ala ni ada 3 KPI. Ada 3 matlamat tanggungjawab kita. Yang pertama, kita mesti berperanan sebagai hamba kepada Allah. Yang kedua, kita mesti berperanan sebagai khalifah Allah. Yang ketiga, kita mesti berperanan sebagai golongan yang menunaikan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menjadikan suatu kemuliaan kepada kehidupan kita yang bergelar manusia, bersesuaian dengan fitrah kejadian yang Allah isytiharkan dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kamu manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Maka dengan sebaik-baik kejadian inilah Allah Ta'ala jadikan 3 tanggungjawab yang mesti dilunaskan, yang mesti dilakukan oleh kita manusia ini. Apatah lagi apabila manusia ini bergelar seorang Muslim, iaitulah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun apabila manusia memenuhi fitrah kesempurnaan kejadiannya itu dengan merujuk kepada wahyu Allah ataupun merujuk kepada SOP kehidupan yang Allah Ta'ala turunkan, yang Allah Ta'ala kurniakan, maka manusia itu akan berhadapan dengan kehidupan yang sejahtera dan harmoni. Namun sebaliknya, jika meninggalkan ataupun mengabaikan SOP kehidupan itu, maka dia terbelenggulah penyakit-penyakit yang Nabi sebut, yang kita bacakan tadi. Salah satu daripadanya, terlalu banyak berseronok. Terlalu banyak berseronok ni, maka dia terlalu menuruti hawa nafsu. Memang hawa nafsu fitrah manusia ni suka berhibur, berseronok. Tidak ada dalam dunia ni fitrah mereka tidak mahu berseronok. Normal kehidupan manusia itu mesti keinginan dia untuk apa? Untuk berseronok, untuk berhibur. Namun di sana adakah Allah melarang kita untuk berhibur? Tidak. Islam tidak pernah melarang kita berhibur, tetapi hiburan yang diizinkan oleh Islam ataupun oleh syarak kepada kita mesti menuruti batas-batas dan sempadannya. Cuma malangnya apabila manusia langgar batas tadi, langgar sempadan tadi, akhirnya hiburan tadi jadi fitnah yang berat ke atas dirinya, sehingga membawanya kepada mengundangnya kemurkaan Allah ke atas kehidupan mereka. Maka bila mana manusia terjebak dengan keseronokan yang melampaui batas, maka inilah yang menjadikan mereka ini mengulangi kesilapan umat-umat yang terdahulu. Di kalangan siapa? Di kalangan Bani Israel. Kita tidak mahu bicarakan mengenai golongan yang jahiliah. Kita bicarakan mengenai golongan Bani Israel ini ialah golongan yang sudah mendapat maklumat yang benar ataupun telah mendapat bimbingan seruan petunjuk yang Allah utuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul kepada mereka, dan Allah Ta'ala turunkan wahyu yang merupakan kitab Allah sebagai bimbingan kehidupan mereka, tapi mereka mengabaikannya, mereka meninggalkannya ataupun mereka tidak beramal dengannya, maka menjadikan mereka terpalit dengan keruntuhan moral dan keruntuhan akhlak dan hilang jati diri. Akhirnya mereka terjebak dengan kehidupan mereka melakukan kerosakan demi kerosakan.
Sebab itulah dalam satu sabdaan Nabi yang lain ada menyebut ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Nabi menyatakan dua nikmat yang seringkali menjadi suatu kelekaan ataupun menjadi suatu perkara yang mengasyikkan kehidupan manusia itu. Apa dia? Nikmat sihat dan nikmat waktu lapang. Nikmat sihat ni manusia seringkali asyik dengan nikmat sihat, lupa untuk menunaikan nikmat sihat tadi dengan ketaatan. Tak. Sebab tu kalau kita perasan, kita perhati bila sakit baru mulut ni nak sebut ngaduh Allah, Allah tak. Waktu segam mega sihat ni payah. Nak rasa syukur, nak berterima kasih kepada Allah Ta'ala, mahupun merasakan motivasi dirinya untuk apa? Nak beribadah dengan sebaik-baiknya. Tak. Saya, seorang kawan saya, dia berkongsi hidup dia waktu dia sedang atau dia mengalami kemalangan. Pernah dia hilang nikmat seketika untuk apa dia? Untuk pergerakan lututnya nak bengkok dan juga untuk dia boleh sujud, mengabdikan diri kepada Allah. Waktu tu kaki dia simen, straight, lurus. Tak. Mana tak nak bengkok jawab dia. Maka bila walaupun di sana dalam Islam, dalam ibadat, fiqhul ibadah membicarakan mengenai kaedah solat orang sakit pun ada kaedah dia. Tetapi nak beritahu dari sudut feeling, rasa penghayatan ibadat tu, kelazatan, kemanisan tu tak sama dalam keadaan waktu kita sihat. Tak. Waktu kita sihat, kita boleh buat rukun-rukun ibadat kita, rukun perbuatan khususnya ketika solat, boleh buat dengan sempurna, memenuhi rukun-rukun tadi. Rokoknya macam mana, sujudnya macam mana, bahkan jelira, orang kata tak. Bila sujud ni jelira, rasa nilai pengabdian kita kepada Allah. Berbanding dengan orang yang ketika mendirikan solat dalam keadaan tak sempurna sihat tu badan dia, maknanya tak nak sujud sebab kekangan situasi tadi, cedera, kena simen kaki dan sebagainya. Waktu tu dia tersemayang solat rasa macam tak ada perasaan je rasa. Tak. Sebab dahi tak sentuh tempat sujud. Tak, maknanya begitu. Namun yang dikaitkan dengan hadis tadi ialah bila manusia ni dalam keadaan waktu sihatnya, dia amat sikit peratus yang menghargai nikmat sihat. Untuk dia utilize, manfaatkan betul-betul waktu sihat tu dengan perkara ketaatan. Sebaliknya, buat sambil lewa je. Ataupun buat ala kadar je. Tak. Sehingga waktu bila Allah tarik nikmat sihat tu, baru sedar hargai, baru sedar untuk menghargai nikmat sihat. Tak. Sama juga. Dasar kata kena simen kaki pun hilang nikmat sakit gigi. Tak. Nak solat tak fokus dah kita. Main denyuk ngak. Kadang semambu. Bacaan surah hak kita hafal tu tak. Kadang-kadang. Sebab apa? Sakitnya gigi tadi. Mengganggu konsentrasi kita. Fokus kita. Maka sebab itulah apabila Nabi sebut dua nikmat yang melekakan, mengheret manusia tadi sehingga membawa mereka kepada cenderung untuk berseronok lebih berbanding kepada nak dekatkan diri kepada Allah. Antara nikmat sihat tadilah. Dia sihat semua. Bahkan hak paling malangnya dia rasa apa? Sihat, tak apa, panjang umur lagi barangkali. Dia pun menangguh-nangguhkan amal. Hak ibadat fardu buat tu kadang-kadang tak sempurna dah. Nak tambah topak dengan amalan sunat, jauh sama sekali. Sebab apa? Rasa panjang umur lagi, terutama golongan muda, orang-orang muda. Tak, dia rasa panjang umur lagi barangkali tak. Kena pula dibaca ikut fakta keturunan. Tok nenek moyang aku umur panjang-panjang belaka. Lagi sedap pula beta dia. Dia buat buah poin dia. 90 tahun umur tok aku, tok nyang aku dah. Berpanjangan, barangkali aku pun lebih kurang tu juga Tak, dia memang andai-andai, agak-agak Tak payah pakai gitu, agak-agak. Tak, sebab kita ajal maut ni kita tak tahu bila. Tarikh mati kita rahsia dalam ilmu Allah. Tarikh lahir tak rahsia dah.
Tak ingat pun orang tolong remind, tolong ingatkan pada kita. Paling tidak orang paling rapat dengan kita, orang tersayang kita, isteri kita, suami kita, ni sebagainya maknanya. Ataupun adik-beradik kita, kawan kerabat kita, ataupun kawan rapat kita. Hak paling rapat ni Facebook dengan atas seorang individu. Rapat sungguh Facebook dalam kehidupan seorang manusia dengan Facebook ni. Sampai Facebook pun tolong remind birthday. Bukan birthday kita aja, birthday kawan kita pun tolong remind. Sebab tu nyakit akhir zaman ni, bangun-bangun Facebook, update Facebook dulu. Quran entah ke mana, zikir entah ke mana. Tu masalah akhir zaman ni. Tu maksud dia. Namun itulah kelekaan manusia. Dengan kesihatan tadi, dia lupa nak dekatkan diri kepada Allah. Apatah lagi Nabi sebut tadi, al-faragh, nikmat waktu lapang. Nikmat waktu lapang juga menjadi asbab kepada manusia ni tersasar dari sudut time management ataupun waktu pengurusan masa dia tu dengan memenuhi kehendak. Sebab itu Allah bersumpah dengan masa. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal dengan amal yang soleh. Apa sifat dan ciri mereka yang beriman dan beramal soleh itu? Watawasaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran, merangkumi padanya nasihat menasihati, ingat memperingati. Itu sifat orang yang beriman. Watawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran dalam menunaikan tanggungjawab, menyatakan kebenaran, berpegang pada prinsip kebenaran, dan juga mendaulatkan segala gerak kerja yang melibatkan kebenaran, pasti akan disusuli dengan ujian dan cabaran. Maka mesti saling pesan dengan kesabaran. Dalam sejarah kehidupan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dan para orang beriman yang terdahulu, itulah pengalaman hidup mereka. Bila nak berpegang pada kebenaran, akan berhadapan dengan apa dia? Penentangan dengan golongan yang batil, golongan yang sesat. Macam-macam kita sedia maklum. Tengok di zaman Nabi, apa zaman awal Islam yang berlaku. Nabi dicemuh, dicerca, dihina, dilodah, ditabur dengan duri. Dan para sahabat yang beriman dengan ajaran Nabi, yang ikut Nabi, apa yang tertimpa ke atas mereka. Ada yang kena sebat, ada yang kena pukul, ada yang kena bunuh. Sumayyah kena sula dengan tombak, dengan lembing. Begitu dengan suami dia Yasir, dan juga sahabat-sahabat yang lain, antaranya Mus'ab bin Umair diseret oleh ahli keluarganya sendiri, pusing kota Mekah. Dan juga ramai di kalangan generasi awal umat Islam, apabila mereka berpegang pada prinsip kebenaran, diuji. Maka sebab itu sifat orang beriman berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Dan sebab itu Allah bersumpah dengan masa tadi. Sebab apa? Manusia secara umumnya dia akan terdedah dan memang terperangkap dengan apa dia? Kerugian. Rugi apa dia? Rugi dari sudut mengurus masa dengan baik. Sebab waktu lapang tadilah. Waktu lapang yang terluang tu, ramai manusia dirasa seronok untuk memenuhi kehendak naluri nafsu dia. Pertama, berhiburlah. Cuba kita perhalusi realiti kita hari ni. Gadget ni, smartphone, Android ni. Bila usik je masuk WhatsApp group, apa berlaku? Berasak kita tak? Waktu kita ni habis tak sedar, setengah jam. Tu kalau dang alert, dang sedar sekejap. Tak. Hak bahasa asyik, racok pulak, discuss dalam grup tu, discuss apanya. Waktu tupak je kadang-kadang. Tak. Nganyang tupak zaman moden. Tak. Dulu tupak ngupak ikut mulut, lidah. Dan ni tupak ikut jari. Beratak tak kata orang tu, kata orang ni, ngupak tu ngupak orang ni tak. Kena pula pandai masuk lain pula, kena masuk gu pula, panjang pula ngupak cerita dia tu. Sejam tak sedar. Tak. Sama juga dengan Facebook dan sebagainya. Tak. Bahkan kadang-kadang manusia bila terluang sangat masa ni, ada jenis apa? Setiap 5 minit update status dia. Facebook. Tak. Hak paling sedihnya, sampai kelam bilik tidur pun update juga lagi. Tak. Parah tandas pun ada update juga lagi. Tu malang tu.
Tu penyakit memang kritikal lah tu. Dia panggil sindrom Facebook. Tak. Dan mari belenggu penyakit tu, oh dahsyat. Candu. Bahkan sedar tak sedar jadi bahaya pun mungkin. Sebab apa? Kita tak tahu ada orang yang memerhatikan kita. Mungkin kita seseorang yang mungkin berharta, mungkin orang yang dikehendaki oleh golongan tertentu, contoh. Kita pula bahasa galak gatal, gelenyar orang kata, nak update semua status. Dia aim lah cari. Dah kena pula kalau jenis suka melancong, duk khabar melancong. Rumah tak ada orang duduk. Contoh, tak ada orang jaga. Jiran ataupun kawan kampung kawasan di terdekat itu, oh fulan bin fulan ni orang berduit ni. Tak rumah ni. Tengok dalam Facebook berjalan melancong. Oh, sudah pasti bukan sehari. Dah. Dia plan lah. Itu salah satu daripada kesan dan punca ataupun akibat daripadanya. Maka sebab itu bila Nabi sebut ni bukan biasa-biasa. Nabi sebut ni suatu apa dia? Suatu kebaikan untuk para umat baginda. Supaya apa dia? Supaya hidup ini terisi dan mendapat manfaat yang banyak. Itu kalau kita bicarakan mengenai dari sudut berhibur secara individu tadi dalam bentuk gadget-gadget. Tu tak bicara lagi dalam bab candu, budaya hedonism, konsert hiburan. Sikit-sikit nak celebrate, nak raikan satu benda, nyanyi, joget, karaoke, bukan karaoke. Maknanya. Paling sedihnya baru ni lah. Orang tengah-tengah kerusingan, dibelenggu dengan pandemik COVID-19 ni, nak buat lagi konsert-konsert hiburan. Anugerah bintang popular. Dah habis itu lagi ada pula sambung. Lepas tu dalam TV3 apa saya terpandang ni di kedai makan ni. Ada lagi konsert hiburan. Dak serik lagi rupanya manusia ni. Dak. Mana betul lah cakap. Saya bukan jenis ular sawa, duk belik-belik, nak cover-cover, tak ada. Kita bukan al-fulus fi dunia ni. Tak maknanya. Kita cover reality. Tak. Apabila masyarakat kita dah terbelenggu candu hiburan tadi, itu masalah yang Nabi sebut ni. Yang menjadi apa dia? Yang menjadi suatu masalah sehingga runtuh nilai moral manusia. Hilang jati diri ataupun modal insan. Sedangkan Nabi SAW berhijrah ke Madinah, bersungguh-sungguh sedaya upaya. Nabi pacak bina masjid untuk apa dia? Pusat untuk mengumpulkan manusia, supaya berlakunya proses konsep kehidupan manusia menekankan dua aspek yang utama, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah, itu bendanya. Sehingga Nabi mampu membina masyarakat Madani Rabbani di Madinah. Merangkumi elemen masyarakat Madani Rabbani itu ialah bercirikan nilai modal insan. Maknanya jiwa tu fokus kepada Allah. Bersesuaian dengan apa dia? Dengan ikrar yang dilafazkan dalam sembahyang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Bukan perkara itu, ikrar itu hanya disebut dalam sembahyang. Sebenarnya tujuan disebut dalam sembahyang itu berlakunya satu komunikasi kita dengan Allah yang menyatakan kerelaan dan kesungguhan kita, keazaman kita, yang mana diterjemahkan bukan hanya dalam sembahyang, di luar sembahyang, dalam aktiviti kehidupan kita seharian. Itu maksud dia. Lepas sembahyang, wisalam, zikir, wirid, baca doa, luar pada masjid surau ataupun luar pada sembahyang tadi, hidup kita masih diikat dengan ikrar tadi. Itu maksud dia. Ni bila kalangan umat akhir zaman tak fokus dan tidak menghayati nilai itu, tubik-tubik bahas lepas tu iman selalu dah. Tak. Dah ingat dah dapat ke Tuhan dah. Keluar-keluar sejik bahas lepas tu iman. Kena buat lepas tu iman selepas mahal pula. Kenal. Bahas lepas tu iman. Padahal sembahyang inna solati wa nusuki. Tak maknanya. Itu maksudnya.
nilai masyarakat di akhir zaman tadi, apabila jiwanya sudah gersang, sudah hilang jati diri, hilang nilai modal insan, maka tak berlakulah ataupun tak capailah kepada nilai seorang hamba yang sebenarnya tadi. Maka sebab tu Nabi memberi penekanan penyakit umat yang terdahulu tadi. Yang pertama, berseronok. Panjang bicara bab satu baru perkara pertama dia dah mari syekh dak sedar ni, Allah Taala bagi ilham, kita kongsi lah maknanya. Yang kedua, al-bataru. Nabi sebut penyakit yang kedua ialah terlalu bermewah-mewahan. Maka kalau kita perhalusi 6 perkara penyakit yang Nabi sebut ni, sebenarnya dia penyakit berangkai, package. Bermula daripada mari nak berseronok tadi, maka kecenderungan seronok tadi termasuklah dia suka apa ni, happy good lucky tadi, nak bermewah-mewahan. Memanglah, cuba tengok budaya hiburan. Cuba pergi ke mana, Bukit Bintang lah. Tempat dia tu, pusat dia. Saya lalu tu dah perut dah rasa. Zaman-zaman buat urusan meeting, ada meeting urusan di Kuala Lumpur apa semua. Lalu tu kita dalam kereta. Dia punya power bunyi alat muzik tu ketika buka pintu disco tu, pintu pub tu, sampai kelas kereta gegar dum dum. Masya Allah. Maknanya hak dalam tu apalah keadaan dia, macam manalah keadaan dia. Dahsyat. Tapi alhamdulillah COVID-19 mari ni senyap, sepi dah. Sunyi, sepi dah. Nanti kita orang beriman, orang yang diberi amanah untuk melaksanakan pencegahan, tak boleh nak buat. Sebab apa? Takut juga pada makhluk. Minta maaf nak sebut perkara ni. Dari sudut sistem SOP-nya comel belaka dah kehidupan kita ni. Dah ada dah hitam putih. Tapi dia punya penguatkuasaan tu tak berlaku dengan jayanya. Sebab apa? Sebab tadilah ownership ataupun dia punya rasa tanggungjawab dan kesedaran atas kejujuran, keluhuran sebagai seorang hamba Allah, umat Rasulullah itu tak diterjemahkan dengan sejujurnya ataupun sebetulnya. Sebab apa? Ada juga sikit takut pada manusia. Antaranya campur tangan orang berpengaruh. Memang dibela pok-pok toke-toke kelab-kelab malam ni, sebab toke kelab malam besok mau pitih ke dia, terutama orang politik. Kita bicarakan ini sebagai realiti. Kita mesti profesional lah. Politik ni sebagai satu medan untuk kita menentukan hala tuju kenegaraan dengan memilih pemimpin. Islam pun mengajar dan juga menyentuh dan membicarakan mengenai politik Islam. Tapi malangnya politik tadi berjalan dengan tidak mengikut lunas syariat. Itu masalah. Itu jadi masalah, timbul penyakit-penyakit tadi tu. Dia pun bela toke-toke judi, toke-toke pak kelab malam, toke-toke arak. Sebab apa? Time waktu dia berhajat, petik jari je. Siapa selalu. Maka orang-orang ni, golongan-golongan ni, bila mana bahagian penguat kuasa nak laksanakan tugasan dia, dia pun hello lah pada orang kuat dia, kabel kuat dia. Kabel pun atau wahyu pada siapa yang terlibat. Penguat kuasa nak sapa-sapa, stop. Dapat loceng kena berhenti. Sebab apa? Wahyu turun. Maaf saya guna istilah wahyu ni, jangan salah faham wahyu daripada Allah Ta'ala. Maknanya arahan. Arahan daripada orang berpengaruh. Akhir sekali apa berlaku? Rosak, binasa. Tangan-tangan manusia sendiri yang mencipta kerosakan itu. Sebab apa? Penyakit inilah. Asasnya nak seronok, nak berhibur. Merangkumi hiburan tadi bukan hanya bersifat nyanyian, tarian, lagu-lagu, termasuk hiburan tadi yang memberikan hasil kepada gaya hidup yang mewah tadi. Sumber-sumber kemewahan tadi. Sebab tu penyakit ni dipackage. Nang ni berantai. Kalau penyakit kita akhir zaman ni, penyakit fizikal lah. Keciman ni, darah tinggi, sakit jantung. Ia main penyakit tu, package tu. Sakit buah pinggang, maknanya. Sebab punca pemakanan belaka. Maka hak ni punca dia apa dia? Bila runtuhnya nilai modal insan, dia jaki habis. Nak berhibur, nak berseronok, kemudian mari gaya hidup nak bermewah-mewahan,
dan kecintaan dan keinginan untuk menghimpunkan harta melampau-lampau batas tadi sehingga tak endah dah halal ke haram. Halal ke haram. Maka bila tak endah dah perkara itu, dia dah asyik untuk menghimpunkan harta. Dan bahkan Nabi pernah memberi peringatan, manusia ni kalau dapat satu lombong emas tak cukup, nak lombong, nak selombong lagi. Tak. Itulah sifat manusia bila tamak, bila rakus, bila dah orang kata apa, nafsu dikuasai dalam kehidupannya tadi, sehingga akhirnya dia lupa dah apa matlamat kehidupan, apa tujuan hidupnya di atas muka bumi ini. Maka bila berlaku itu, menjadikan asbab Allah turunkan kemurkaannya, Allah timpakan balanya ataupun marahnya kepada hamba-hambanya. Sebab tu dalam surah Ar-Rum Allah sebut apa dia? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Bila zahir munculnya kerosakan dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kerosakan tadi merangkumi apa dia? Maksiat, dosa, penipuan, penyelewengan dan apa yang bersifat kerosakan. Dilakukan oleh tangan-tangan manusia di darat dan di lautan. Lalu Allah datangkan apa dia? Liyuziqahum ba'dallazi amilu, ditimpakan musibah oleh sebahagian yang melakukannya, menjadikan sebahagian yang lain yang dikurniakan Allah iman yang masih ada celak mata hatinya, menjadikan mereka kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un, moga-moga mereka yang sebahagian yang lain itu kembali kepada Allah. Kita ni bersyukur umat akhir zaman tidak terpalit ataupun tidak mengalami nasib umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu bila Allah murka, dibinasakan secara total, tak tinggal saki-baki. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud, Allah binasakan. Cuma tinggal kesan-kesan sejarah ataupun kesan-kesan yang tempat mereka berada je, sebagai pedoman dan peringatan untuk kita yang melihatnya. Namun kita di akhir zaman ni Allah tak timpakan kemurkaannya sehingga dibinasakan total. Sebahagian kena, sebahagian lain selamat. Untuk apa? Ambil pedoman, ambil lesson learn, ambil pembelajaran, agar yang lihat, yang sedar ni ambil perjalanan untuk baiki kesilapan, untuk ubah, untuk saling membina semula keruntuhan moral, keruntuhan tamadun, keruntuhan akhlak, supaya kembali kepada Allah dan Rasul. Itu maksud dia. Maka sebab itu bila Nabi nyatakan satu persatu ni, supaya apa? Supaya kita ambil perjalanan. Dia bukan sebut saja, bukan sekadar untuk teori, untuk maklumat dan info saja kepada kita. Sebenarnya dia bersifat untuk menyuntik suatu kesedaran yang membawa kita kepada pemerkasaan iman, yang membawa penghayatan dan menghasilkan nilai takwa. Maka bila bertakwa inilah menjadikan kalangan hamba-hamba Allah disayangi dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab takwa tadi kekuatan untuk menterjemahkan nilai amalan. Nilai amalan. Kepercayaan tadi membuahkan kepercayaan yang betul, yang tepat, yang begitu kuat tadi, membawa kepada ketakwaan sehingga menghasilkan amal, tindak tanduk perbuatan kita. Maka sebab itulah penyakit berseronok, penyakit nak bermewah-mewahan, penyakit nak menghimpunkan harta tak kira halal haram, termasuklah dalam untuk mencapai matlamat tadi, akhirnya matlamat menghalalkan cara pula. Caranya apa dia? Tipu menipu. Tak. Bahasa mudah kencing. Suka kencing orang tu, kencing orang ni. Tak. Bahasa orang Patah Barat lah tu. Tak. Kita kata tipu, lebong. Tipu menipu. Tak. Demi untuk mencapai kepada apa dia? Nak capai kepada pengumpulan harta tadi. Sehingga akhirnya pandailah berkata-kata dengan tipu sana, tipu sini. Malam ni saya menang, esok minyak turun. Tipu belaka tuan-tuan. Tak, maknanya contoh, maknanya tak tahulah siapa. Tak. Tapi rasa macam kenal. Begitu. Maka itu antara bentuk penipuan.
yang untuk menghalalkan untuk mencapai matlamat, menghalalkan cara walaupun cara itu salah. Sebab itu Islam tidak mengizinkan kita untuk mencapai suatu matlamat kita menghalalkan cara walaupun cara itu cara yang haram. Tak boleh. Sebab itu kita ada panduan, pedoman kita adanya hukum hakam halal haram. Maka sebab itu orang yang beriman sudah pasti dia berpegang teguh kepada apa dia? Hukum hakam. Kan Allah dah nyatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak harus dan tidak boleh bagi orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman, apabila sesuatu ketetapan kewajipan daripada Allah akan satu hukum itu, wajib akan pelaksanaannya ataupun haram akan satu perkara itu, lalu dia mengadakan pilihan yang lain, dibuat pilihan yang lain, tak boleh. Ini hakikat sifat orang beriman, lelaki maupun perempuan, dia tak boleh ambil pilihan yang lain. Sedangkan itu satu ketetapan, kewajipan yang Allah nyatakan dah. Haram, haram. Jangan kita halalkan. Bila Allah Ta'ala kata wajib, wajib. Jangan kita bermain-main dan mempermudah-mudahkan yang wajib. Maka tak boleh kita bermain-main dengan hukum. Maka sebab itulah tak boleh kita adakan pilihan yang lain. Dan sesiapa yang engkar, wa man ya'sillaha wa rasulah, siapa yang engkar akan Allah dan Rasul tadi, bermain-main dengan ketetapan hukum tadi, faqad dhalla, maka dia adalah golongan yang sesat, dhalalan mubina, dan pada kedudukan kesesatan yang nyata. Maknanya siapa yang ambil selain daripada apa yang Allah dan Rasul nyatakan, maka dia akan berada pada golongan yang sesat. Sebab itulah kita dalam sembahyang hari-hari kita minta berdoa kepada Allah supaya kita dapat berlindung daripada apa dia? Termasuk golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mohon semua hari-hari. Berapa kali? 17 kali sehari. Kenapa 17 kali sehari? Sebab 17 rakaat. 5 waktu bersamaan 17 rakaat. Setiap rakaat solat kita wajib baca Fatihah sebab rukun qauli. Namun dalam rukun qauli itulah, bacaan Fatihah itulah kita mohon perlindungan dengan Allah supaya kita ini tidak termasuk golongan yang dimurkai. Siapakah golongan yang dimurkai? Al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai. Para ulama tafsir menyatakan annahum minal yahud wan nasara. Mereka itu dari kalangan Yahudi dan Nasara. Mereka golongan ahli kitab, orang yang berpelajaran, orang yang ada berpengetahuan ilmu, tahu halal haram, dosa pahala, tapi mereka tolak, mereka abaikan, mereka tak beramal dengannya. Dan Allah jadikan al-maghdubi alaihim ni sambung dengan ad-dhalin, satu grup, satu kluster. Musim Covid ni sebut kluster, faham selalu tak maknanya. Maknanya Allah jadikan al-maghdubi alaihim ni satu kluster dengan ad-dhalin. Nampak tak? Kemurkaan Allah Ta'ala tadi dalam meletakkan hak yang tahu, hak reti ni, tapi wak perangai jahil, jadi seangkatan dengan puak-puak jahil. Ad-dhalin ni jahil lah. Orang musyrikun, orang musyrikin. Annahum minal musyrikin. Mereka ni kalangan orang musyrik yang sembah patung-patung dan sesat dan jahil. Maka bila orang yang berpengetahuan buat perangai orang jahil, satu geng selalu dah Allah jadikan. Dan itulah kita minta perlindungan dengan Allah setiap hari, 17 kali sehari. Maka sebab itulah bila kita ambil pedoman daripada hadis ini, supaya apa? Kita tidak termasuk golongan yang sanggup menipu, yang sanggup menyeleweng, yang sanggup melakukan sesuatu yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah kemanusiaan itu, sehinggalah juga merangkumi yang menjatuhkan nilai kemanusiaan itu ialah selain pada tipu menipu, Nabi sebut dua lagi perkara: saling bermusuhan, saling berpecah belah. Bila dah hati ni matlamat dunia mengatasi segala-galanya, sanggup apa? Khianat, sanggup menikam, sanggup menumpahkan darah. Contoh Bani Israel sanggup bunuh Nabi Yahya, sanggup bunuh Nabi Zakaria, bahkan sanggup mereka nak bunuh Nabi Isa alaihissalam.
Allah selamatkan Nabi Isa naik ke langit. Tak. Dan begitulah Allah nyatakan perihal ini dalam Quran, dan Nabi nyatakan oleh sabdaan baginda sebagai suatu panduan dan pedoman kepada kita agar kita tidak mengulangi sikap-sikap tersebut. Maka bila saling bermusuhan, saling menumpahkan darah, maka di sana hasad menghasad ataupun hasud menghasut sehingga berlakunya kezaliman demi kezaliman, penindasan demi penindasan, sebagaimana yang kita saksikan dunia umat Islam di akhir zaman pada hari ini terbelenggu dengan situasi ini. Umat Islam berpecah belah di peringkat dunia sehingga menjadikan apa? Kita orang Islam bilangan ramai tapi memenuhi apa yang Nabi sebut, antum ghusaun ka ghusa'is sail. Kamu ni jadi seperti buih, ibarat buih selepas berlakunya banjir. Maknanya ramai saja je kita orang Islam, mungkin bilion dan trilion dah kita bilangan umat Islam, tapi tak menggerunkan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah tengok kita ni barat apa, macam yang ketik tunggal je. Tak, kalau gula agak lecah, kalau gula agak tak ada sifat manis. Tak, cedok gula, tabung ni tulis gula, cedok 2-3 sudu, kacang-kacang minum tahu hebat. Apa? Sebab tak ada sifat manis. Nisbahnya kita orang Islam ramai saja, namanya Islam tapi tak ada nilai Islam ataupun penghayatan Islam yang sebenarnya, sehingga akhirnya Nabi kata apa dia? Ibarat buih selepas berlakunya banjir. Maka waktu itu kita orang Islam sudah terbelenggu penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu kasihkan dunia dan benci serta takutkan akan kematian. Termasuklah perkara kasihkan dunia nang penyakit yang kita bicarakan pada malam ini daripada hadis Nabi SAW. Marilah kita mengambil pedoman dan perjalanan daripada hadis ini supaya kita berada pada kedudukan ataupun dalam GPS yang betul. Mudah bahasa moden ni GPS lah. Apa tujuan sebut GPS ni? GPS ni bila kita setting location dia akan bawa kepada lokasi yang betul lah. Kalau dia ikut lokasi yang ditentukan tadi, jawab dia apa dia? Kita tersasar daripada destinasi kita. Kita akan lari jauh. Bukan matlamat kepada redha Allah dah, matlamat kepada kemurkaan Allah Ta'ala pula. Maka sebab itulah dengan kita nyatakan perkara-perkara tadi sebagai satu medan muhasabah buat kita semua, agar kita membina semula kekuatan kita umat Islam dengan membina kesatuan, tolak sebarang bentuk ideologi yang membawa kepada ketaksuban dan kepuakan, sebaliknya kembali kepada nilai persaudaraan Islam yang dituntut oleh Allah dan Rasul kepada kita untuk kita membina kekuatan dan mengembalikan semula ketamadunan umat Islam sebagaimana yang sudah terlakar dalam sejarah kita umat Islam, yang Allah Ta'ala puji golongan yang terdahulu, dan sepatutnya kita mengembalikan dan mengulangi semula kekuatan itu di zaman kita ini, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini dapat memberi satu motivasi dan inspirasi kepada kita semua untuk sama-sama kita berperanan sebagai kalangan hamba Allah dalam mengimarahkan bumi Allah dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Maka itu sekadar daripada saya. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.